Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman guru terhadap amalan pentaksiran lisan bahasa Melayu dalam pentaksiran bilik darjah disediakan oleh Halimah binti Jamil, Rosita Radia binti Said, Azhar bin Mak Sabir dan juga Nur Azrina binti Haji Kiram. Pada tahun 2017, sistem pendidikan negara telah mengalami perubahan kurikulum, iaitu kurikulum standard sekolah menengah KSSM telah mengambil alih kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM bermula pada tahun 2017. KSSM menekankan kepada pelaksanaan pentaksiran sekolah yang merangkumi 4 aspek, iaitu proses PMP yang menggunakan pelbagai pendekatan dan strategi. Yang kedua, pentaksiran menerusi pelbagai instrumen dan pertimbangan profesional bagi menetapkan tahap penguasaan. Yang ketiga, merekod kemajuan murid, dan keempat, laporan tahap penguasaan murid. Latar belakang kajian KSSM bermula pada tahun 2017 dan kajian ini menekankan kepada aspek kedua daripada 11 anjakan untuk transparansi sistem dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 hingga 2025. Kajian ini menumpukan kepada pelaksanaan pentaksiran lisan bahasa Melayu oleh guru-guru menengah rendah yang mengajar murid-murid tingkatan 1 dan 2. Penyataan masalah yang pertama ialah khusus pentaksiran berasaskan sekolah tidak berfokus kepada cara mentaksir. Yang kedua, guru bukan option bahasa Melayu yang mengajar bahasa Melayu. Yang ketiga, tempoh yang singkat untuk memahami sistem pentaksiran. Yang keempat, pentaksiran formatif dianggap begitu kompleks. Yang kelima, pemahaman yang rendah terhadap penyataan standard pentaksiran. Dan seterusnya, jumlah murid yang begitu ramai dalam satu bilik darjah. Terdapat dua persoalan kajian. Yang pertama ialah apakah definisi pentaksiran lisan berdasarkan kepada pemahaman guru. Yang kedua ialah adakah guru faham untuk melaksanakan pentaksiran lisan. Metodologi bagi kajian ini menggunakan reka bentuk kajian kes, iaitu temu bual semi struktur, pemerhatian PDP dan pentaksiran, juga analisis dokumen. Peserta kajian pula terdiri daripada 6 orang guru bahasa Melayu menengah rendah yang mengajar tingkatan 1 dan 2 dan melibatkan 3 buah sekolah berlainan kategori di jenis 9, iaitu 2 orang guru di sekolah menengah kebangsaan, 2 orang guru bahasa Melayu di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan dan 2 orang guru bahasa Melayu di sekolah berasrama penuh. Dapatan kajian bagi persoalan kajian pertama, apakah definisi pentaksiran lisan berdasarkan kepada pemahaman guru? Jadi dapatan mendapati terdapat 3 tema, iaitu yang pertama proses interaksi, yang kedua ciri-ciri kemahiran mendengar dan bertutur, dan tema ketiga matlamat pentaksiran lisan. Bagi tema yang pertama, proses interaksi, semasa melaksanakan pentaksiran lisan, guru akan menggunakan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran dan juga panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah, iaitu dokumen yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melaksanakan pentaksiran dalam bilik darjah. Jadi proses interaksi yang terkandung dalam DSKP terdapat 4 perkara tentang proses interaksi. Yang pertama, interaksi antara murid dengan murid, guru dengan murid, dan murid dengan bahan pembelajaran. Yang ketiga, pengujaran dan penyampaian lisan dalam pelbagai situasi. Yang ketiga, menyampaikan isi, fakta dan maklumat dengan menggunakan ayat yang gramatis. Dan yang keempat, memberikan respons secara lisan yang betul, tepat dan bermakna. Hasil dapatan kajian menunjukkan kesemua 6 orang peserta kajian hanya dapat menyatakan bahawa proses interaksi ialah interaksi antara murid dengan murid, guru dengan murid dan murid dengan bahan pembelajaran. Manakala 3 lagi proses interaksi tidak didapat dinyatakan sepenuhnya oleh ke-6 peserta kajian. Seterusnya, tema yang kedua, ciri-ciri kemahiran mendengar dan bertutur. Dapatan kajian mendapati bahawa hanya 1 ciri kemahiran bertutur dapat dinyatakan sepenuhnya oleh semua peserta kajian,
yang menyatakan bahawa sebutan intonasi nada yang betul dan bertasal susila merupakan salah satu ciri kemahiran bertutur, dan tiada peserta kajian yang dapat menyatakan bahawa salah satu ciri kemahiran bertutur ialah proses mental untuk menghasilkan bunyi bahasa, dan juga dalam ciri kemahiran mendengar, proses penguatan dan pengecapan bunyi tidak dapat dinyatakan oleh semua peserta kajian. Tema yang ketiga, bagi persoalan kajian pertama, matlamat pentaksiran lisan ada 3 dan tidak semua peserta kajian dapat menyatakan bahawa matlamat pentaksiran lisan terdiri daripada berketerampilan dalam komunikasi, mempunyai keyakinan diri dan juga berani menyuarakan pendapat. Dapatan menunjukkan bahawa kesemua keenam peserta kajian tidak dapat menyatakan matlamat ketiga-tiga matlamat pentaksiran lisan yang seperti digariskan dalam DSKP. Seterusnya, persoalan kajian kedua, adakah guru faham untuk melaksanakan pentaksiran lisan? Untuk pelaksanaan pentaksiran lisan terdapat 5 langkah, iaitu merancang PDP dan kaedah pentaksiran, kedua melaksanakan PDP dan pentaksiran, 3 merekod dan menganalisis penguasaan murid, yang keempat tindakan susulan, dan kelima melakukan tahap penguasaan murid. Dalam kelima-lima langkah pelaksanaan pentaksiran lisan ini, hanya peserta kajian yang pertama dan juga peserta kajian kelima memenuhi kelima-lima langkah pelaksanaan pentaksiran lisan. Negara selebihnya tidak dapat melaksanakan 5 langkah pentaksiran lisan. Ini data menunjukkan pemerhatian semasa di dalam bilik darjah ketika pentaksiran lisan berlangsung. Dan juga analisis dokumen menunjukkan peserta kajian ada merancang PDP dan kaedah pentaksiran, melaksanakan PDP dan pentaksiran dalam bilik darjah, dan 3 orang peserta tidak merekod penganalisan penguasaan murid yang telah melaksanakan pentaksiran lisan, dan hanya 2 orang peserta kajian melakukan tahap penguasaan murid kepada ibu bapa dan juga penjaga murid. Jadi inilah paparan dapatan kajian, hasil kajian ini. Sekian saja, terima kasih.